Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah satu terma teknologi yang sering disebut-sebut sejak akhir-akhir ini. Tapi apakah itu AI? AI adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin seperti komputer yang diprogramkan untuk berfikir seperti manusia dan meniru tindakan manusia sebaik mungkin. Dengan erti kata lain, AI adalah ibarat robot yang bekerja dengan kapasiti dan intensiti fikiran seperti kita. Wow! Bertemu lagi dalam rancangan Game Changer. Saya, hos anda, Haziq Safwan, akan membawa anda meneroka teknologi kecerdasan buatan yang digunakan dalam sukan. Teknologi AI adalah kemajuan masa hadapan yang telah mula kita kecapi hari ini. Dengan teknologi AI, banyak perkara dan rutin manusia boleh diselesaikan. Hari ini, penggunaan teknologi AI amat penting dalam menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga manusia. Tapi kan, bagaimana teknologi AI boleh menyelesaikan kompleksiti dalam aktiviti sukan? Mari kita teroka beberapa inisiatif ciptaan penyelidik tempatan mengaplikasikan teknologi AI dalam sukan. Salah satu daripadanya ialah Skate Pro. Pada mulanya kita memperkenalkan device atau alatan Skate Pro ini disebabkan kita mengambil data daripada atlet-atlet skateboard dan bagaimana untuk mengkuantitatifkan data ini untuk mentranslate atau mentafsirkan sebagai satu maklumat yang boleh digunakan untuk pada para atlet, coaches dan juga pada kebiasaan orang yang lain, sebab terlalu banyak trik skateboard yang boleh dibuat oleh atlet, tapi kita untuk mentafsirkan maklumat ini kepada para hadirin yang lain adalah lebih mudah kalau kita menggunakan artificial intelligence atau lebih dikenali sebagai kecerdasan buatan. Rutin permainan skateboard ialah dengan melakukan helah-helah tertentu seperti lompatan, lambungan, putaran tengah ke udara dan banyak lagi. Skate Pro adalah kajian untuk mendapatkan data kuantitatif, data yang boleh diukur terhadap subjek yang subjektif seperti permainan skateboard. Selama ini, ketepatan dalam permainan skateboard hanya diukur melalui mata kasar yang sifatnya subjektif. Idea untuk membuat alatan ini datangnya daripada bagaimana untuk mentafsirkan subjective value atau benda yang kita hanya boleh lihat melalui visual untuk mendapatkan data kuantitatif, iaitu daripada maklumat nilai yang sebenar. Itu adalah reason sebenar yang kita nak buat benda ni. Dengan kajian ini, helah-helah pemain dapat diukur secara lebih tepat dengan data tersusun. Kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai artificial intelligence ini digunakan untuk membuat satu model atau algoritma yang mengaplikasikan sebagai satu expert atau pakar. Kaedah yang digunakan oleh penyelidik untuk mengutip data ialah menggunakan accelerometer. Accelerometer membolehkan analisis pergerakan atlet dengan lebih tepat dengan kadar persampelan yang lebih tinggi dan ukuran yang lebih tepat. So acceleration ini dia datang daripada beberapa paksi, iaitu 3 paksi X, Y dan Z. So daripada data-data paksi-paksi inilah yang kita translatekan data-data ini kepada satu maklumat yang lebih mudah difahami. Jadi algoritma kecerdasan buatan ini tidak datang secara sendiri.
kita perlu mengajar algoritma ini untuk menjadi lebih bijak. Sebab itulah kita memerlukan beberapa data daripada skateboard ini. Okey, so skateboard ini bukan hanya untuk para atlet yang high performance, tetapi boleh digunakan untuk para atlet yang baru saja belajar atau yang sudah lama mempelajari skateboard. Skate Pro ni bagi saya adalah satu application ataupun aplikasi yang agak bagus yang boleh digunakan sebagai untuk kepada beginner untuk mempelajari skateboarding dengan lebih tepat ataupun teliti. So Skate Pro ni sebagai satu aplikasi yang agak baik untuk mereka yang untuk mencuburi lah sukan skateboarding ni. So apa yang saya tahu, yang saya gunakan tadi, berdasarkan graf atau tu kita boleh nampak lah kita punya trik ni macam mana motion kita, flip kita, impact dan sebagainya. Bagi maklumat yang kita dapati daripada skateboard ini, kita perlu melalui beberapa fasa, iaitu contohnya features extraction dan feature selection. So daripada features ini, kita perlu memberikan lebih anjalan kepada data-data ini untuk mentafsirkan contohnya trik seperti ollie, pop shove it, front slide 180 lebih mudah untuk memahami. Antara helah yang sering dilakukan ialah ollie, kickflip, pop shove it dan frontside 180. Ollie adalah helah asas yang akan dipelajari oleh kebanyakan pemain skateboard amateur. Baru-baru tadi saya diminta untuk menunjukkan beberapa trik yang saya boleh buat, iaitu free flip, 5-0 dan juga beberapa trik over obstacle seperti kickflip over wood. Sukan skateboard adalah sukan masa hadapan. Ia telah diiktiraf di Sukan Olimpik apabila ia dipertandingkan pertama kali ketika Sukan Olimpik Tokyo pada tahun 2020. I wouldn't say that kita punya level ni paling last belakang, tak. We were leading, melainkan Jepun Tolong jangan masuk Jepun. Jepun sekarang ni world champion, memang dahsyat. But in terms of dalam negara-negara Asia lain, saya rasa kita in the middle lah. Sebab ada underdeveloped country macam Myanmar, Laos yang masih baru untuk diorang. So kita yang dah lama sikit ni, kita punya level tu tak jauh sangat daripada Indonesia atau Thailand. Sebab kat sana diorang punya development lain. Contoh macam Thailand, diorang punya team, saya bawa Fatin training untuk Asian Games. Tim Malaysia ni bawa training kat Thailand. Masa saya sampai kat sana, tim Thailand training kat US. Kita berehat dulu. Selepas ini kita lihat bagaimana teknologi AI dapat menyelesaikan tugas pengadil sukan papan selaju untuk menentukan mata bagi sesuatu aksi yang dilakukan oleh atlet. Tunggu. Teknologi AI ibarat mesin yang mempunyai kepintaran seperti manusia dalam membuat keputusan. Secara konsep, mesin diajar oleh manusia perlu untuk menjadi pintar seperti manusia. Kalau kita ingat lagi ketika Sukan Asia 5 tahun yang lalu, negara kita telah kecundang dalam sukan papan luncur. Salah seorang atlet yang mewakili negara ketika itu adalah seorang remaja berusia 16 tahun, Fatin Shahira. Akibat kekalahan itu, beliau telah dikecam teruk di sosial media. Sehingga beliau sendiri hilang dari media sosial. Tapi apa yang berlaku pada beliau sekarang? So after Asian Games tu, performance Fatin tak berapa baik. So agak down lah dengan reaction netizen. Tapi Fatin tahu macam orang sekeliling Fatin sangat supportive. So Fatin ambil masa sekejap untuk rehat and recover. Lepas minggu 2, Fatin
start balik pergi skatepark. Fatin pergi balik competition yang locally dekat Malaysia ni. Apa yang jadi lepas competition tu tak jatuhkan Fatin lah. Dia buat Fatin lagi nak berusaha untuk progress. So Fatin memang deserve untuk pergi sebab memang sepemilihan tu dia memang perform. But kita kena ingat pula dia tidak ada pengalaman wakil Malaysia sebelum ni. Lepas tu apa yang berlaku ialah yang orang banyak tak tahu, masa time training partner dia Christina Lai jatuh. Injured. Stretcher kena bawa keluar. Betul-betul sebelum pertandingan. So benda tu add on to dia punya mental pressure dia. Tapi I think it's a blessing in disguise because sejak daripada tu lebih ramai skateboarder perempuan dah keluar. She paved the way for other skateboarding girls to come out to skate. It's a good thing lah. Fatin fikir macam kalau ada sesuatu device yang boleh detect sesuatu trick yang Fatin buat ke, yang boleh detect Fatin punya pergerakan, Fatin rasa it would help untuk Fatin progress lah dalam skateboarding. Apa yang berlaku telah memberi inspirasi kepada penyelidik di UMP untuk mencipta satu aplikasi kecerdasan buatan AI yang dapat menilai triks skateboard yang dilakukan oleh seseorang atlet. Dan yang mengagumkan bagaimana aplikasi ini dapat menterjemahkan data dari pandangan pengadil secara visual kepada nombor yang dapat dibaca oleh komputer. Jom kita lihat kebijaksanaan penyelidik tempatan ini. Saya rasa device Skate Pro ni sangat membantu kepada skater-skater yang baru menceburi bidang ni, iaitu boleh dikatakan beginners, sebab Skate Pro ni dapat membantu kita memperbaiki trik-trik yang kita ada dan boleh mengenal pasti trik apa yang kita buat. Matlamat hasil ciptaan mereka adalah agar semua yang menjalani latihan skate dapat menilai prestasi mereka semasa latihan dan dapat membuat penambahbaikan. Jadi, aplikasi ini bertindak sebagai juri mereka. Jadi taklah mereka terkejut bila berada dalam pertandingan yang sebenar nanti. Alatan Skate Pro ini kita telah integrasikan dengan IoT Cloud Computing, di mana data-data daya pecotan itu akan dihantar kepada telefon bimbit atau tablet, dan dari situ data-data yang kita telah hantar melalui Wi-Fi atau Bluetooth boleh dapat dipancarkan ke dalam telefon. Dengan itu lebih mudah untuk para jurulatih dan atlet untuk melihat performance setiap trik skateboard yang telah dilakukan. Para skaters hanya perlu memasang sebiji sensor kecil sebesar kotak mancis je di tapak papan seluncur mereka. Antara ciri-ciri skateboard ini, dia adalah satu alatan yang boleh diletakkan di bawah between truck dan juga deck board itu tersendiri. So maknanya kepada pengguna yang tidak mahir untuk menggunakan bahan ini, dia sangat mudah untuk digunakan atau dipasangkan ke dalam skateboard. Dan penggunaan dia hanya menggunakan satu switch, satu button saja pada alatan, dan dia boleh directly connected to telefon bimbit untuk para atlet untuk melihat segala triks yang telah dibuat. Seterusnya, maklumat mengenai skate mereka akan dihantar ke telefon bimbit melalui aplikasi Skate Pro ini. Bagi kawan, device Skate Pro ni bagus sebab kawan boleh improve trik-trik yang kawan buat. Dan kalau untuk beginner pun boleh orang kata banyak improve lah, sebab kita dapat data, so kita boleh check balik. Sebagai skateboarder, kita nak improve kita punya trik, so sangat berguna lah bagi kawan. Setakat ini, alatan Skate Pro ini adalah pada pre-commercialization, di mana ia belum lagi di pasaran kerana ia adalah dalam fasa untuk mengambil data kepada penyelidik sahaja.
di masa hadapan sekiranya ada geran yang lebih besar, kita boleh pulihkan sistem ini dan boleh memasarkan di pasaran. Manfaat teknologi yang dibangunkan ini boleh digunakan oleh pasukan-pasukan di peringkat latihan bagi manfaat analisis pasukan mereka. Hebat! Apa-apa pun syabas diucapkan kepada Fatin dan mereka yang berbakat dalam sukan ini. Semoga mereka terus maju dalam sukan papan selaju ini dapat membuktikan kejayaan mereka di peringkat antarabangsa. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Teknologi yang saya nak kongsikan kali ini lebih terkehadapan dari teknologi yang saya kongsikan sebelum ini. Kalau sebelum ini, pemain perlu pasang peranti atau kamera di sekeliling mereka bagi mendapatkan analisa data. Tapi, penyelidik di data sukan mampu membuat analisa bola sepak dari dalam talian sahaja. Macam mana tu? Seperti yang kita maklum, dalam sukan bola sepak, data adalah raja. Data is king. Pasukan yang dapat mengambil manfaat dari data ini pastinya menjanjikan kejayaan bagi pasukan mereka. Penyelidik dari syarikat data sukan ini mendapatkan data permainan bola sepak secara terperinci dari video yang didapati secara dalam talian sahaja. Tapi bagaimana ini dapat dilakukan? Di sini, di data sukan dan juga ITHM, apa yang kita buat adalah kita hanya menggunakan broadcast video daripada TV atau daripada YouTube ataupun daripada yang kami ambil sendiri, dan video-video itu kita gunakan kemampuan AI untuk ekstrak data-data pemain. Contohnya berapa kali dia membuat hantaran, berapa kali dia buat tandukan, berapa kali dia buat bentisan. Semua itu kita gunakan kemampuan AI yang kita panggil sebagai action capture ataupun action detection. Mesin ini memerlukan maklumat yang banyak untuk menjadikannya lebih pintar dan membuat keputusan sendiri. Antara cabang penting dalam AI ialah pembelajaran mesin, machine learning, iaitu keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi pintar. Dengan erti kata lain, mesin akan dilengkapkan dengan ribuan percubaan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Jadi kami telah develop Ajamas ini menggunakan framework Laravel, iaitu language yang kami guna ialah PHP, JavaScript dan jQuery. Untuk backend, kita gunakan PostgreSQL. Teknologi AI mempunyai kelebihan luar biasa. Ia zero risk, berfungsi 24 jam selama 7 hari, bersifat fully digital, membuat keputusan secara sendiri dan boleh melakukan tugas yang sama berulang-ulang. Inilah uniknya Artificial Intelligence AI. So kita dah membina sistem ni dari sejak tahun lepas. So kita bina framework yang kritikal untuk membuat analisis untuk football, macam field mapping, player tracking dengan action spotting. Data sukan membina 3 modul untuk mengekstrak data, iaitu yang pertama, ball and play tracking, yang kedua, field mapping dan yang ketiga, action detection untuk mendapatkan keseluruhan data pemain dan pasukan bagi tujuan analisis. Pembangunan Ajalmas membuka peluang kepada perkhidmatan membantu memantau prestasi dan perkembangan pemain, analisis prestasi pasukan untuk membuat strategi. Kemampuan AI dapat membuat prediction atau cadangan berdasarkan data yang diperoleh selepas analisis. Kita boleh buat jangkaan. Okey, kalau strategi ini yang digunakan, apa yang akan berlaku? Kalau kita tukar pemain dengan semua kemampuan yang kita dah ada dalam data tadi tu, kita boleh tahu apa kesan kepada performance pasukan.
akses kepada data-data ini bergantung kepada subscription di bawah Jalmas tadi tu. Even pasukan negara sendiri pun dah benefit daripada data-data yang kita kumpulkan dan juga analisis yang kita sediakan. Kecerdasan buatan ini tercipta apabila kita mengajar komputer beribu-ribu kali perkara yang sama. Sehingga apabila beribu-ribu data telah disimpan oleh komputer, sistem komputer ini menjadi sangat bijak sehingga dapat meneliti video-video permainan dan dapat memberikan analisa yang tepat. Canggih kan? Okey, untuk motion capture system ni, apa yang kita perlu hanyalah video daripada kamera biasa. Dia tak perlukan 3D kamera yang menggunakan infrared dan sebagainya, tidak. Yang perlu kita adalah video daripada kamera biasa, sama daripada handphone, daripada kamera kamera yang lebih baik yang kita letak tripod. That's it. Asalkan ada video, setiap frame tu kita boleh gunakan kemampuan AI untuk estimate di mana setiap joint untuk gerakan tu. Di sepanjang proses ini, sistem tersebut akan memahami dan mempelajari konsep untuk menyelesaikan tugas tersebut. Proses teknologi AI ini disebut sebagai membina set data daripada video perlawanan-perlawanan lain. Membangunkan algoritma untuk mengajar mesin AI memahami rutin atau aksi bagi jenis sukan tersebut. Dijangka menjelang tahun 2045, kemampuan teknologi AI mampu mengatasi kecerdasan manusia. Ia pasti akan memberi manfaat yang lebih banyak kepada dunia sukan. Apa yang pasti, teknologi AI bakal melengkapkan kehidupan manusia, bukannya untuk mengawal kehidupan manusia. Kenapa? Kerana kitalah yang mendidik mesin itu mengikut kemahuan kita sendiri. Jumpa lagi dalam episod lain di minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik dalam program Game Changer.